Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pelajaran Jawi hari ini, kita akan belajar tajuk perkataan berganda. Pelajar-pelajar perlu tulis nota ini di dalam buku tulis masing-masing. Kita tengok nota yang saya bagi ni. Okay. Perkataan berganda, dia ada 3 jenis. Yang pertama, gandaan penuh. Yang kedua, gandaan semu. Yang ketiga, gandaan berimbuhan ataupun berirama. Okay, kita tengok satu persatu. Gandaan penuh ialah satu benda yang menunjukkan banyak. Contohnya, buku. Bila kita panggil buku, tapi kita nak tulis banyak. Kita nak tulis buku-buku. Jadi, dalam bahasa Melayu, kita akan eja biubu keyuku, tolak ataupun sempang biubu keyuku. Tapi dalam Jawi, kita kena eja buku, bawau, kafwau, lepas tu nombor ataupun simbol dalam tulisan Arab nombor 2 macam tu. Okay, kita tak perlu tulis tanda sempang. Okay, boleh faham? Okay, contoh lain, sekolah. Tapi kita nak tulis banyak. Nak tulis sekolah. Jadi, kita perlu tulis nombor 2. Sekolah, nombor 2 kat tepi. Kita tak perlu tulis dalam Jawi sekolah. Tak perlu ada tanda sempang. Okay, contoh lain untuk yang gandaan penuh ini. Contohnya pensel. Kita nak tulis banyak. Pensel tu ada banyak. Okay, tulis pensel. Jadi, tulis ejaan pensel nombor 2. Ataupun botol. Okay, tulis botol nombor 2. Boleh faham? Okay, seterusnya, gandaan semu. Gandaan semu ini ialah yang mempunyai maksud, yang mempunyai makna yang khusus. Contohnya, rama-rama. Okay, dalam tulisan bahasa Melayu, kita akan eja rama, R-A-M-A, sempang, R-A-M-A. Tapi dalam Jawi, kita cuma perlu tulis rama, ra alif, mim alif, nombor 2. Sama macam gandaan penuh tadi. Tapi gandaan semu ni dia ada maksud. Kalau kita tulis rama, ada tak perkataan rama saja? Kena ada rama-rama. Barulah ada maksud. Okay. Binatang yang dipanggil rama-rama. Ataupun kupu-kupu. Kalau kita tulis kupu, tak memberi maksud. Kena tulis kupu-kupu. Jadi, bila nak tulis kupu-kupu, kena ada nombor 2 kat tepi dalam Jawi. Kalau bahasa Melayu dia, macam biasalah, kupu-kupu. Tapi dalam tulisan Jawi, perlu tulis kupu, kafwau, pawau, nombor 2. Okay, contoh lain, biri-biri. Lagi, kanak-kanak, kura-kura, labah-labah, anai-anai, anteng-anteng, agar-agar, banyaklah. Okay, seterusnya, gandaan yang ketiga ialah gandaan berimbuhan atau berirama. Contohnya, tersenyum-senyum ataupun gunung ganang. Yang gandaan yang ketiga ni barulah kita boleh tulis. Kita guna tanda sempang di tengah tu. Okay, ada beberapa contoh lain. Contohnya bersama-sama, terkapai-kapai. Untuk membezakan gandaan berimbuhan dan gandaan berirama, okay, kita tengok nota ni. Dia ada 2 keadaan. Kalau gandaan berimbuhan, dia ada tambahan imbuhan di belakang ataupun di depan. Contoh, yang pertama,
layu, layuan. An tu adalah imbuhannya. Okey, lagi puji, pujian. Puji, pujian. Apa imbuhan dia? Okey, imbuhan dia ya nun di belakang. Nun di belakang. Puji, pujian. Nun tu adalah, an di belakang tu adalah tambah imbuhan. Okey, lagi berkata-kata. Ber di hadapan tu adalah imbuhan. Kata berirama, kata ganda berirama. Contoh paku, pakis. Dia tak ada imbuhan. Dia tak ada tambahan. Bukit, bukau ataupun simpang siur. Dan beberapa lagi lah contoh lain. Seterusnya, Ustazah nak pelajar-pelajar buat latihan dalam buku tulis. Okay, arahannya, asingkan jenis perkataan berganda di bawah. Okay, ada beberapa perkataan yang Ustazah bagi. Cuba tengok yang pertama, kura-kura. Yang kedua, anai-anai. Yang ketiga, beramai-ramai. Buah-buahan. Pokok-pokok. Tertanya-tanya. Kereta-kereta. Rumah-rumah. Kupu-kupu. Okey, pelajar-pelajar perlu asingkan yang mana perkataan untuk gandaan penuh, mana perkataan untuk gandaan semu, dan mana perkataan untuk gandaan berimbuhan atau berirama. Okey, setakat ini dulu untuk hari ini. Saya harap pelajar-pelajar boleh faham dan buat latihan dengan jawapan yang betul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.